Assalamualaikum semua. Cikgu rasa cikgu tak nak ambil masa yang lama untuk hari ni. Cuma cikgu nak habiskan perbincangan sebab cikgu rasa cikgu dah cover semua dah tiga-tiga tajuk tu. Okey, jadi hari ni oleh kerana ada soalan yang belum lagi cikgu bincang, so cikgu nak bincang hari ni. Dan selepas awak ada pentaksiran bilik darjah minggu depan. So hari Jumaat minggu depan kita on juga, cuma cikgu tak nak buat revision, cikgu nak habiskan silibus sebab perancangan cikgu kemungkinan lah sama ada selepas hari raya ni ataupun awal bulan 8 kita mula buka sekolah untuk pelajar tingkatan 5. Okay, cikgu pun dah pergi maring ke sekolah, cikgu dah minta lab assistant dah sediakan alat radas makmal sains untuk kita buat eksperimen. So buka sekolah nanti mungkin kita teruskan buat eksperimen di samping kita buat revision. Cuma cikgu kalau boleh sebelum buka sekolah tu cikgu nak habiskan silibus lah. Okay. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ini cikgu dah share dalam Telegram. Okay, share dalam Telegram. Oleh kerana dalam Telegram tu semua dah ada, jadi cikgu rasa lebih baik buat dalam Telegram lah. Cikgu nak bagi bahan apa semua dalam Telegram. Okay, so kita masuk soalan seterusnya. Jadual 6 menunjukkan nilai haba penetralan bagi tindak balas larutan natrium hidroksida dengan dua asid yang berlainan. Okey. So di sini apa yang perlu awak tahu kat sini adalah bila dia kata asid yang berlainan, maka di sini kita ada dua jenis asid, iaitu dia bagi kat sini asid etanoik dengan asid hidroklorik. So apa yang perlu tahu tentang asid etanoik ni adalah ini adalah asid lemah. Asid lemah. Okey, asid lemah iaitu asid lemah yang dikatakan dengan asid lemah adalah asid yang mengion separa dalam air. So formula dia adalah CH3COOH ni. Okey, bila kita masukkan di dalam air, dia terbentuk CH3COO- dengan H+. Okey, makna kat sini dia sebahagian saja. Kalau kat sini molekul asid etanoik ni kita ada 100, maka yang mengurai menjadi ion hanya satu dan 99 lagi dia kekal dalam keadaan molekul. Okey, ni yang kita perlu tahulah. Sebab itulah bila kita diminta nyatakan takrifan untuk asid lemah. Asid lemah ni adalah asid yang mengion dalam air untuk tak kata untuk pun tak apa, untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Bila dia mengion separa, maka kepekatan ion hidrogen adalah rendah. Okey, so kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua kita tengok asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik ni apa dia? Dia adalah asid kuat. Bila kita sebut asid kuat, maka kita kena tahu takrifan untuk asid kuat. Apa makna asid kuat? Asid kuat adalah asid yang mengion lengkap dalam air. Okey, menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Okey, jadi di sini contoh HCl ni kita ada HCl. Okey, bila kita buat persamaan pengionan dia ada satu anak panah je. Okey, menghasilkan H+ dengan Cl-. Yang dikatakan dengan mengion lengkap ini bila kita ada 100, maka ni akan jadi 100, ni akan jadi 100. That's why lah dia kata kepekatan ion hidrogen tinggi, yang ni kepekatan ion hidrogen rendah. Okey, itu yang kita perlu tahulah. Okey. Kemudian bila kita katakan kat sini, kat sini dia kata apa dia? Dia kata kat sini adalah haba peneutralan. Peneutralan ni antara NaO dengan NaO dengan asid. NaO dengan asid hidroklorik dengan NaO dengan asid etanoik. So bila kita buat NaOH ini react dengan CH3COOH, so apa yang berlaku? Na ni akan ambil CH3 ni. Okey, so hasil dia akan jadi
Tidak macam lah. Okey, so hasil dia akan jadi CH3COO-Na. So dia kat sini campur dengan apa dia? Campur dengan H ni dengan OH menjadi H2O. Okey, di sini apa yang perlu tahu adalah ini adalah ester. Okey, sebab itulah nama dia menjadi, okey, nama dia jadi apa dia? Nama dia jadi natrium etanoat. Okey, noat uat ni kan ester. Okey, tu yang berlaku. Okey, kemudian bila kita buat persamaan pengayunan pula bagi apa dia? Okey, bagi kita buat apa tu? Kita buat persamaan kimia bagi NaOH. NaOH bila bertindak balas dengan HCl, hasilnya adalah NaCl plus dengan H2O. Okey, samalah garam dengan air. Cuma kat sini beza dia bila dia mengayun lengkap dengan mengayun separa. Bila mengayun lengkap kat sini kan ada OH dan persamaan okey ion bagi ni. Haba penetralan ini okey, dia punya persamaan ion dia adalah H plus okey tambah OH minus membentuk H2O. Ini persamaan ion. Okey, persamaan ion bagi tindak balas penetralan. Okey, maknanya OH minus daripada NaOH, okey, H plus daripada daripada asid etanoik. Okey, jadi hasilkan H2O. Hak ni pun OH minus, okey, hak ni dengan H plus. Okey. Tetapi beza di sini H plus lah. H plus. Ni H plus dia 1 je. Ni H plus dia 100. Tu yang berlaku. Okey. Jadi di sini bila H plus dia 1, okey, jadi OH minus ni combine dengan H plus yang 1 ni, dia memang release heat sebanyak ni. Sebanyak tolak 57. Tetapi sebahagian dalam kadar molekul ni. Okey, molekul. Bila molekul, maka haba 57 ni digunakan untuk mengayon lagi molekul asid etanoik supaya terbit pula H plus. Jadi H plus ni combine dengan OH minus ini membentuk sebahagian ini juga heat. Lepas tu heat tu digunakan lagi. Proses itulah yang menyebabkan keseluruhan untuk haba penetralan bagi lautan natrium hidroksida ini lebih rendah berbanding natrium hidroksida dengan asid etanoik itu lebih rendah berbanding dengan natrium hidroksida dengan asid hidroklorik. Okey. Sebab asid hidroklorik dia tak ada masalah. Hak ni kalau kita ada 100 molekul, hak ni 100, hak ni dah 100 dah. Jadi hak ni ambil OH combine dengan H plus, OH lagi combine dengan OH plus, dia tak ada guna pun. Itu nak haba yang dibebaskan. Sebab kita belajar kan untuk membentuk ikatan ni haba dibebaskan. Jadi yang ni dia tak guna pun sebab dia tak guna pun haba dibebaskan sebab apa? Sebab semua dah jadi ion, semua dah jadi ion. Sebab itulah haba penetralan dia tinggi. Tapi hak ni oleh kerana saja jadi ion, maka dia guna haba penetralan itu untuk mengion lagi molekul asid etanoik supaya semua jadi ion. Sampai semua jadi ion, barulah tindak balas itu lengkap. Jadi oleh kerana haba yang dibebaskan itu diguna, maka keseluruhan haba penetralan ia akan jadi lebih rendah. Okey. So itu dari segi revision lah untuk kita tengok nilai haba penetralan. Okey. So soalan dia kata nyatakan maksud haba penetralan. So bila kita nak tengok maksud haba penetralan, okey, yang ni umum. Yang ni umum. Okey, bila umum kita katalah perubahan haba. Okey. Perubahan haba apabila 1 mol, 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid dan alkali. Asid dan alkali. Itu adalah umum. So kita pergi kepada yang kedua. Nyatakan satu pemerhatian boleh dideduksikan daripada nilai haba penetralan. Jadi kat sini bila daripada haba penetralan dia kata kita tengok ni lah tanda negatif lah. Bila tanda negatif maknanya tindak balas adalah eksotermik. Eksotermik. Bila eksotermik, dia nak apa dia?
Dia tidak nak nyatakan nama bagi tindak balas, dia nak satu pemerhatian. Okey, bila satu pemerhatian oleh kerana nilai negatif, maka mestilah eksotermik ini dia bebaskan haba. Bila bebaskan haba, kita boleh katalah bekas, okey, panas, ataupun kita boleh kata suhu, okey, larutan meningkat. Boleh juga. Okey, ni kita tengok dari aspek pemerhatian. Kemudian dia kata bandingkan mengapa terdapat perbezaan nilai haba. Okey, bila dia kata banding dengan terang, okey, bandingkan mengapa. Okey, bandingkan mengapa. Bila dia kata bandingkan mengapa, maka kita tak perlulah kata haba peneutralan, okey, untuk satu ni lebih rendah daripada dua, tu tak perlu. Sebab dia kata bandingkan mengapa. Jadi dia nak tanya awak, okey, okey, sorry. Okey, dia nak bandingkan dekat sini, cikgu tak perasan ni. Bandingkan dan terangkan mengapa. So, banding. So, banding kita kena tengok daripada jadual dulu. Jadual mengatakan hak ni lebih rendah daripada hak ni. So, kita banding dulu. Okey, so bila kita banding dulu, maka ayat kita akan menjadi haba peneutralan, okey, HCl, okey, dengan NaO lebih tinggi berbanding, okey, CH3COOH dengan NaO. Okey, selesai yang tu. Selesai soalan banding. Lepas tu dia sutera mengapa. So bila mengapa, maka yang kita nak fokus adalah ni lah, iaitu jenis asid yang berbeza. So mengapa? So kita pun ceritalah. So HCl adalah asid kuat, manakala CH3COOH adalah asid lemah. Okey, so bila kuat, bila lemah. Okey, bila kuat kita tahulah dia mengayon separa, tu mengayon lengkap. Okey, bila kuat dia mengayon lengkap, tu mengayon separa. Kalau kita jawab soalan asid, kita boleh katalah mengayon lengkap, mengayon separa. Tetapi kalau kita jawab soalan struktur, dia dah tahu dah asid kuat, asid lemah, maka kita pergi kepada poin yang ketiga sebab ada 3 markah, maka kita tulislah sebahagian daripada haba yang dibebaskan semasa proses peneutralan asid CH3 ni, COOH digunakan kan untuk molekul CH3COOH mengayon dengan lengkap. Tu. Jadi sebahagian daripada haba yang dibebaskan semasa proses peneutralan asid ethanoik digunakan untuk molekul asid ethanoik itu mengayon dengan lengkap. So kat sini siapa yang mengayon? Yang mengayonnya adalah molekul. So kat sini kita kena ada molekul. Okey, molekul asid ethanoik mengayon dengan lengkap. Okey, selesai soalan ini. So kita tengok soalan seterusnya. Dia suruh awak lukis rajah aras tenaga bagi tindak balas antara NaOH dengan asid hidroklorik. Maka bila kita nak buat gambar rajah aras tenaga, maka yang pertama kita kena ingat, kita buat paksi iaitu E. Okey, E ni adalah tenaga. Oleh kerana tindak balas, tadi kita kata tindak balas eksotermik, maka exo bebas haba, maknanya haba hasil mestilah lebih rendah berbanding bahan sebab dia dah bebas dah. Okey, sebahagian daripada tenaga haba dah bebas, maka hasil lebih rendah. Maka tulislah dia punya persamaan kimia, iaitu NaOH tambah dengan HCl, hasilnya adalah
NaCl plus H2O, di mana delta H adalah sama dengan tolak 57 kilojoule mol tolak 1. Okey, tolak 57. Okey, sorry, 57.3. 57.3 kilojoule per mol. Okey, ini kita panggil rajah aras tenaga. Okey, so bila kita tengok dari segi markah dia kata 3, 3 biasanya duduk di sini. 3. Lepas tu yang kedua ada bahan ada hasil, rajah dia turun macam tu. Ni poin pertama, ni poin kedua. Poin yang ketiga, okey, dia letak nilai delta H equal to berapa-berapa. Okey, dapatlah 3 markah untuk lukis rajah aras tenaga. Okey, kemudian dalam suatu eksperimen 100 cm padu larutan NaO dicampur dengan asid klorik, hitungkan perubahan suhu. So dia nak perubahan suhu. Perubahan suhu ada dalam formula iaitu Q sama dengan MC theta. Okey, sekarang ni soalan ini dia suruh cari theta, tetapi M kita tahulah iaitu 100 tambah 100. Cuma yang kita tak tahu Q. Oleh kerana kita tak tahu Q, maka kita kena guna formula sol lagi untuk cari Q, iaitu delta H equal to Q over N. Okey. Kemudian bila dia bagi bahan ini, bahan kita ada NaO dengan asid hidroklorik HCl. So bila kita buat persamaan kimia, dia jadi NaCl plus H2O, maka ratio kat sini adalah 1:1. Bila ratio 1, bila kita tengok, okey, V dengan M dia, nilai dia adalah sama, maka N kita boleh ambil lah mana-mana satu. Okey, mana-mana satu sebab tindak balas ini lengkap, tidak ada mana-mana bahan yang berlebihan. So, kita guna formula MV per 1000 iaitu 1 mol per desimeter padu kali dengan 100 desimeter padu juga. Berapa 100 desimeter padu? Sebab kita bahagi dengan 1000. Okey, sentimeter padu ni bila kita bahagi dengan 1000, okey, unit dia akan jadi desimeter padu. Maka desimeter padu kita mati, maka kita dapatlah nilainya adalah kat sini 0.1 mol. Bila dia dapat 0.1 mol, maka kita pun boleh masuklah dari formula delta H. So, Q adalah sama dengan delta H daripada persamaan lah. Persamaan tadi kata delta H adalah 57.3 kJ per mol. Okey, so kita pun masuk nilai delta H kat sini iaitu 57.3 kJ. Tak payah letak tanda negatif sebab negatif itu bukannya nilai. Negatif itu hanya untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya tindak balas itu adalah tindak balas eksotermik. Bukan nilai. Okey, 57.3 itu adalah nilai. So, kilojoule per mol tolak 1 darablah dengan 0.1 mol. Okey, jadi mol tolak 1 dengan mol ni kita boleh mati. Okey, boleh mati kat sini. Okey, mol boleh mati. Maka kita dapatlah jawapan kita dalam unit kilojoule. So, 50 kita dapat. Okey, 50. Apakah ni? Okey, kita dapat 57.3. Sorry. Kita dah kali dengan 0.5. 0.1. So, kita dapat 5.73 kilojoule. Okey. Oleh kerana kita nak masuk dalam dalam sini, okey. Sini kita kena ingat unit Q dekat sini adalah joule. Okey, sebab ni joule. Jadi bila joule, maka Q dekat formula delta H equal to Q over N ni kita convert kepada joule. Kali dengan 1000 dapat 5730 joule. Dia dapat nilai joule tadi, kita pun masuklah dalam formula. So, formula 5730 joule sama dengan, okey, ni 100 dengan 100. Jadi 200 gram. Kenapa kita kata 200 gram? Sebab ketumpatan larutan dia bagi sama dengan 1 gram per sentimeter padu. So 200 gram, okey, darab dengan
4.2 Joule gram tolak 1 degree Celsius tolak 1 darab dengan theta. So theta adalah sama dengan 5730 Joule bahagi dengan 200 gram darab dengan 4.2 Joule gram tolak 1 degree Celsius tolak 1. Jadi kita pun matilah. Okey, mati. Okey. Joule atas, joule bawah. Okey, gram tolak 1 dengan gram. So kita tinggal C tolak 1 buat naik atas. So kita akan dapatlah nilai dia theta sama dengan berapa-berapa degree Celsius. Okey, itu cara macam mana kita nak cari perubahan suhu dalam eksperimen ini. Okey, oleh kerana dia tak bagi Q, maka kita kena guna formula delta H. Okey. So selesai. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, jadual 6 menunjukkan haba pembakaran beberapa bahan api yang biasa digunakan. So, dia bagi kat sini bahan api tersebut adalah kumpulan alkana. Ini ana, ni etano. Okey, ni adalah daripada alkana, ni adalah daripada alkohol. Okey, didapati kalau kita tengok, okey, alkohol ni sebenarnya dia membebaskan tenaga haba yang lebih banyak. Okey, kalau kita banding etano. Okey, sorry. Dok. Okey, dok. Okey, cikgu lupa ni MAC ni. Okey, ni add. Okey, so kita tak boleh buat perbandingan macam tu ni. Okey, MAC dengan add. Okey. Cumanya kalau kita nak ambil pun, kita nak ambil dari segi apa dia? Nak ambil dari segi prop. Okey, prop. Okey, jadi propana tu lebih tinggi. Okey, haba dia berbanding dengan propano. Okey. So soalannya, pembakaran bahan api adalah tindak balas eksotermik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas eksotermik? Kita tahulah tindak balas eksotermik ni apa. Okey, kita start dengan tindak balas eksotermik ni adalah tindak balas. Okey, adalah tindak balas. Tindak balas yang macam mana? Tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Okey, itulah kita panggil tindak balas eksotermik, iaitu tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Okey. So soalan seterusnya, rajah 6 menunjukkan profil tenaga bagi etanol. Okey, tandakan delta H bagi diagram ini. So delta H duduk mana? So kita kena ingat, okey, dia punya gambar rajah ni, dia punya profil tenaga ini adalah dia combine antara kita belajar kadar tindak balas dengan termo. Okey, kadar tindak balas kata, tindak balas nak berlaku, dia mesti ada tenaga untuk naik bukit ni, untuk sampai ke puncak. Bila sampai ke puncak, dia golek turun bawah pun tak apa, dia tak perlu tak perlu tenaga dah. Jadi maknanya nakkan tenaga, inilah tenaga yang perlu diserap oleh bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Jadi ini adalah EA. Okey, ini adalah EA. EA ni apa dia? EA ni adalah tenaga pengaktifan. Okey, pengaktifan ni adalah tenaga yang paling minimum yang perlu perlu ada pada bahan untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okey. Manakala haba bagi tindak balas ini adalah perubahan haba. Okey, ada pun perubahan tenaga haba antara hasil dengan bahan. Okey, mana perubahan antara hasil dengan bahan ni lah perubahan dia. Okey ni. Inilah. Jadi di sinilah delta H-nya. Sebab tu kita kata delta H ni adalah sama dengan H untuk P tolak dengan H untuk R. Okey, P itu untuk produk, R itu untuk reaktan. Oleh kerana produk dia rendah, reaktan dia tinggi, that's why kita dapat delta H tu sign dia adalah negatif. Okey. Okey. So, kita tengok seterusnya. Okey, bandingkan haba pembakaran metana dengan propana. Okey, metana dengan propana kita pun tengok. Okey, ni. Okey, yang mana lebih tinggi? Okey, propana lebih tinggi. Okey, so bila dia kata banding, so kita boleh katalah, okey, haba
pembakaran propana lebih tinggi berbanding metana. Okey. Haba pembakaran ini adalah haba yang dibebas. Kalau kita nak relate yang kita belajar haba dibebas ni apabila ikatan terbentuk. Dia ada dua kan, haba dibebas, haba diserap. Kalau haba diserap semasa nak putus ikatan. Jadi kalau kita ambil metana, mek apa tu prop mek ni C1. Bila C1 H sama dengan 4. Sebab formula bagi alkana ni kena ingatlah adalah CnH2n plus 2. Okey, bila N equal to 1, H sama dengan 4. Okey, prok C3. C3H adalah sama dengan 8, iaitu 3 kali 2 ni tambah 2, 8. So, bila dia terbakar, bila kita kata bakar, maknanya dia react dengan oksigen. Ni pun react dengan oksigen. Okey, jadi hasil dia kat sini CO2 dengan H2O. Yang ni pun sama, CO2 plus H2O. Bila kita seimbangkan, so C ada 1, C ada 1 dah seimbang. Okey, H ada 4, H nak suruh jadi 4, letak 2. O kat sini dah 2, 2 part. So O nak suruh jadi 4, letak 2 tepi. Okey, selesai. Eksperimen kedua, okey, persamaan kedua, C ada 3, kena letak 3. Okey, H ada 8, kena letak 4. O dah ada 10, so nak suruh 10 letak 5. Maknanya kat sini kalau kita tengok dari segi molekul ataupun bilangan mol karbon dioksida dengan bilangan mol air terbentuk lebih banyak ni, lebih banyak. Jadi bila dia kata terangkan jawapan anda, maka kita kena fokus metana lah dengan propana. So kita sini kita boleh kata bilangan atom karbon per molekul propana lebih tinggi berbanding metana. Bilangan atom karbon per molekul propana lebih tinggi berbanding metana. Okey, so bila lebih tinggi maka lebih banyak gas CO2 dan air terbentuk. Bila lebih banyak, poin ketiga, maka lebih banyak haba yang terbebas. Jadi, bila lebih banyak haba terbebas, sebab itulah propana haba pembakaran dia lebih tinggi berbanding metana. Sebab lebih banyak gas karbon dioksida dengan air terbentuk, maka lebih banyak haba yang terbebas. Sebab haba terbebas apabila ikatan terbentuk. Soalan seterusnya dia kata hitungkan nilai bahan api. Nilai bahan api, nak kira lah mana nilai bahan api ni. Nilai bahan api ini, unit dia adalah, apa dia? Joule per gram kan? Nilai bahan api ini adalah, nilai bahan api ini, unitnya adalah kilojoule per gram. So, bila kita kata propano, propano. Kita pun tengok propano tadi. Berapa delta H dia bagi propano? Delta H propano tolak 201 ni. 201 ni. Delta H untuk propano, adalah sama dengan 201 ni. Kilojoule per mol. Jadi sekarang ni mol ni kita nak tukar kepada gram. Bila mol ni nak tukar kepada gram, maka kita kena darab dengan jisim molar. So, bila kita nak cari nilai bahan api,
Isi sama dengan, okey, 201 ni kilojoule ni mol per 1 darab dengan isi molar dia, iaitu 60. Bukan. Dia bahagi kan. Nak dapat kilo ni, dia kena bahagi. So, cikgu silap kat situ. Kena bahagi. Itu bahagi dengan 60 gram mol tolak 1. Jadi, mol, okey, tolak 1, mol tolak 1 boleh mati. Maka, kita pun dapatlah 201 ni bahagi dengan 60 tu berapa kita dapat. Unit dia adalah kilojoule gram tolak 1. Okey, itulah nilai bahan api. Okey. So, cikgu rasa soalan last sekali lah. Soalan last sekali untuk hari ini, iaitu seorang fisioterapi meletakkan ketulan ais pada lutut pemain itu untuk mengurangkan. Okey. Jadi cikgu baca sekejap. Jadi pemain ni satu persasa perlawanan, seorang pemain mendapati lututnya bengkak selepas berlanggar dengan seorang pemain lawan. So, sebagai ahli fisioterapi meletakkan ketulan ais pada lutut pemain itu untuk mengurangkan kesakitan. So, sebagai seorang pelajar kimia, cadangkan kaedah lain. So, kita pun tengok ketulan ais ni. Ketulan ais ni apa sifat dia? Sifat dia adalah sejuk. Okey, bila sejuk, maka apa yang kaedah yang kita ni, kita boleh guna pad sejuk. Okey, pad sejuk. Makna letak pad sejuk, tak payah bawa air batu lah. Kalau kita boleh beli pad sejuk tu, kita siap dalam first aid kit kita. Jadi boleh guna je. Kalau air batu ni kita kena pergi ambil, pergi beli kedai apa semua kan. Okey, jadi dia kata cadangkan kaedah. So kita royak dah guna pad sejuk. Okey, lepas pada terangkan bagaimana kaedah ini dapat membantu pemain itu. Okey, bila pad sejuk ni apa yang kita ni, dia relate kepada biologi lah kan. Bila benda sejuk ni dia menyebabkan kita rasa macam kebas. Bila kebas, sakit tu akan hilang. Ataupun kalau kita tengok, pad sejuk ni dia akan menyerap benda-benda kita sakit ni sebenarnya dia akan panah. So, kita boleh kata kat sini, pad sejuk ni dia akan menyerap lah haba pada pada lutut yang bengkak. Okey. Bila dia menyerap haba, maka salur darah akan jadi sejuk. Bila sejuk, maka pengaliran darah akan perlahan. Dan kemudian kita akan kata lagi kat sini, okey, ini akan mengurangkan kesakitan yang dialami. Okey. So, cikgu rasa soalan ni kalau hok dengan awak tu ada lagi soalan. Kalau buka dia lebih pada ni. Cikgu ada bagi beberapa lagi soalan. So, yang tu sebagai homework lah. Okey, yang tu sebagai homework.